Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam pengajian perkara yang membatalkan solat. Kita bahagikan dengan dua pembahagian yang besar pada minggu yang lalu, iaitu mengenai dengan suara ataupun percakapan. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai dengan perbuatan, fi'il. Sebelum daripada itu, suka saya ingatkan mengenai dengan pengajian yang lalu, mengenai dengan percakapan ini. Asalnya bercakap pada awal-awal Islam adalah dibenarkan. Dalam sembahyang boleh bercakap, sampailah turun ayat Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kamu berdiri kerana Allah sembahyang dalam keadaan qanitin, iaitu sakitin, diam. Dan telah dirakamkan satu hadis dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam bab birrul walidain, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan akan lihat di sana satu kisah, iaitu kisah Juraij. Juraij ini adalah Bani Israel yang mana dia memang rajin sembahyang, dan jadi satu pondok khas untuk dia sembahyang. Sentiasa dia habiskan waktu daripada pagi sampai ke malam sembahyang. Dan setiap kali mak dia datang, mak dia panggil, ya Juraij, maka dia tak putuskan sembahyang, tak batalkan sembahyang dia. Bahkan dia kata, Allahumma ummi wa salati, wahai Allah, ibuku ke ataupun sembahyang. Mak dia datang lagi, maka dia kata, Allahumma ummi wa salati, iaitu nak utamakan mak ataupun nak utamakan sembahyang. Sampailah ibunya terasa hati, sehingga ibu dia doa, Allahumma la tamuthu hatta yanzura ila wajhil mayamis, wahai Allah, jangan kamu matikan Juraij sehinggalah dia melihat wajah pelacur, iaitu dia akan difitnah dengan seorang pelacur. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini nak menggambarkan syariat Bani Israel dahulunya sebelum umat Nabi Muhammad dibenarkan bercakap dalam solat, sehingga bercakap dalam solat itu hukumnya harus, maka menjawab seruan ibu bapa itu adalah wajib pada zaman dahulu. Pada awal-awal Islam pun bercakap dibenarkan, kemudian selepas daripada itu tidak dibenarkan. Maka berlakulah satu ujian yang besar kepada Juraij, seorang pengembala kambing di kalangan perempuan. Dia telah berehat di pondok Juraij. Malangnya apa, perempuan tersebut tidak dilayan oleh Juraij. Dia sibuk dengan sembahyang dia. Last kali datang pengembala kambing laki-laki, telah melacur dengan seorang perempuan ini sehingga melahirkan anak. Maka datanglah penduduk kampung tersebut. Mereka tanya, anak ini adalah benih daripada siapa? Maka wanita tadi menjawab, daripada Juraij. Juraij ini mana bukan Juraij, Juraij, J-U-R-A-I-J, dalam bahasa Arab ataupun Jawinya Jim Ra Ya Jim, Juraij. Jadi Juraij ini bila mana datang penduduk kampung, robohkan pondok dia, tempat dia buat ibadat sembahyang pagi dan sehingga ke malam, maka dia salah satu kejutan untuk dia. Sebab apa tiba-tiba datang robohkan? Dia bertanya kepada penduduk kampung berkata, kamu telah melacur dengan seorang perempuan sehingga melahirkan anak. Maka Juraij berasa terkejut, maka dia sembahyang 2 rakaat
dan dia usap kepala baby tadi, tanya, siapakah ayah kamu? Maka baby tadi menjawab apa? Ayah aku adalah pengembala kambing. Jadi bukan Juraij ayah dia. Itulah antara doa yang mustajab, doa seorang ibu yang terasa hati dengan anak dia. Dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala mustajabkan doa dia, iaitu jangan kamu matikan wahai Allah Juraij ini sehinggalah dia difitnah dengan seorang pelacur. Jadi berdasarkan kisah yang kita sebutkan tadi, dalam hadis menyebutkan lam yatakallam fil mahdi illa salasah, tidak bercakap, tidak ada baby yang bercakap dalam buaian melainkan 3 orang, iaitu salah seorangnya adalah Nabi Isa bin Maryam, dan yang keduanya adalah kisah daripada Juraij ini, dan yang ketiganya seorang wanita sedang menyusukan baby dia. Kemudian dia nampak seorang lelaki yang gagah, hebat. Maka dia kata, Allahumma ja'al ibni mislah, wahai Allah, jadikanlah anak lelaki aku seperti laki-laki ini. Maka baby yang sedang menyusu terus tanggalkan susu dia. Terus dia kata apa? Terus dia berkata, Allahumma la taj'alni mislah, wahai Allah, janganlah jadikan aku seperti laki-laki ini. Sebab laki-laki ini walaupun gagah, dia bukan seorang yang baik. 3 hadis ini adalah hadis yang sahih mengenai, memang tidak ada khilaf di kalangan ulama antara 3 bayi yang boleh bercakap dalam Islam. Adapun 3 bayi yang lain itu ada khilaf, adapun ada perselisihan di kalangan ulama. Seperti mana dirakamkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika mana dia telah digoda oleh permaisuri Raja Mesir, Zulaikha. Maka pada ketika itu ada seorang baby, maka baby tadi menjadi saksi, seperti mana yang dirakamkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia bercakap, bukan Yusuf yang hendak berzina. Tapi perkara ini ada khilaf, perbincangan di kalangan ulama-ulama tafsir. Adapun 3 yang pertama tadi tidak ada khilaf. Antara kedua yang menjadi perselisihan di kalangan ulama, baby ataupun bayi yang boleh bercakap, adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria, Nabi Zakaria ni tua, 120 tahun. Maka isterinya tua juga, 99 tahun. Dan dia diuji dengan mandul, tak boleh melahirkan anak. Tapi last kali di usia yang tua itu lahirnya seorang insan yang bernama Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ada yang kata Nabi Yahya boleh bercakap dan menyatakan ini dia adalah anak Nabi Zakaria. Peristiwa yang ketiga, bayi yang boleh bercakap di dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Tuan-tuan baca dalam Was-sama'i dzatil buruj, dalam tafsir surah tersebut ada kisah Ashabul Ukhdud, tuan-tuan kepada parit. Dalam satu kisah ni, pada zaman tu, siapa yang kata dia Islam, maka akan dicampakkan dalam parit. Parit itu adalah parit yang sedang dibakar, api. Siapa yang kata Islam, maka dicampakkan dalam tu. Siapa yang kata kafir, maka dia akan selamat. Maka seorang ibu sedang dukung seorang anak dia. Maka ibu tadi rasa takut, dia berundur daripada parit tu, dan niat dia nak mengatakan dia bukan Islam, dia adalah orang kafir. Tapi anak tadi telah berkata kepada ibu tadi, wahai ibu, hendaklah kamu bersabar, fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Maka ibu tadi telah menyatakan dia Islam, dan dia dan baby tadi telah dicampakkan dalam api. Itu juga ada perselisihan di kalangan ulama. Perselisihan tu maksud perselisihan bayi ataupun baby yang boleh bercakap ketika kecil. Kisah Juraij ini, apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah Juraij, iaitu ketika ibu sedang memanggil seorang anaknya, adakah wajib anak tadi menyahut seruan ibu? Itu menjadi persoalan, menjadi tanda tanya. Jadi di sini ulama menyatakan, sekiranya sembahyang tersebut
adalah sembahyang fardu, maka tidak boleh menjawab seruan ibu. Kerana sembahyang fardu ini hak Allah muqaddam ala haqqil abawain, iaitu hak Allah Ta'ala diutamakan berbanding hak ibu dan ayah. Okey, itu mengenai dengan sembahyang fardu. Sebab itu bila sembahyang fardu tak boleh kita batalkan tanpa apa-apa sebab. Sedang sembahyang fardu, telefon berbunyi, handset berbunyi, batalkan sembahyang semata-mata untuk mengangkat telefon, hukumnya adalah berdosa. Sebab apa? Kerana ketika melakukan sembahyang fardu tidak boleh batalkan sesuka hati, melainkan dalam situasi darurat sahaja. Ketika mana berpuasa, puasa itu puasa qada, maka tidak boleh berbuka, hukumnya adalah berdosa. Haram dan berdosa. Sebab setiap ibadat fardu tidak dibenarkan batalkan tanpa sebab. Sebab puasa qada adalah puasa yang wajib. Kalau puasa sunat hari Isnin ataupun Khamis, kita batalkan tanpa sebab, itu tidak berdosa kerana ia bukan ibadat yang fardu. Sebab itu bila kita semayang, telefon berbunyi, jangan kita biarkan dia terus berbunyi, bahkan kita matikanlah. Kita tekan je, kita tekan mana-mana bahagian dia akan mati. Kalau kita biarkan telefon tadi berbunyi, ketika mana semayang berjemaah, apa yang berlaku? Iaitu mengganggu jemaah yang di sekeliling. Kalau bunyi je kuat, macam-macam lagu ada, lagi mengganggu khusyuk orang yang sedang sembahyang. Bukan kata mengganggu dengan lagu, mengganggu dengan bacaan Quran pun adalah berdosa, haram. Kita baca Quran kuat-kuat sampai orang yang sedang sembahyang terganggu dengan bacaan kita, hukumnya berdosa. Lebih-lebih lagi handset kita tak silent. Kalau tak silent pun tak apa, bunyi terus matikan. Kadang-kadang terlupa, bunyi terus matikan, maka hukumnya boleh jatuh kepada wajib. Sebab apa? Kerana mengganggu jemaah yang lain yang sedang solat. Ulama menyatakan sekiranya semayang tersebut semayang sunat, adakah kita perlu batalkan semayang kalau ibu kita panggil? Ulama menyatakan kalaulah ibu tadi akan terasa hati dengan kita, sebab kita tak sahut seruan dia, maka kita batalkan semayang sunat sahut seruan ibu. Kalau ibu kita tak terasa hati dan bahkan dia lebih suka kalau kita semayang lagi lama, itu tak perlu batalkan, maka diteruskan sembahyang tersebut seperti biasa. Jadi di sini sembahyang fardu tak boleh batalkan kalau ibu kita panggil ataupun ayah kita panggil. Kalau sembahyang sunat, kita tengok sekiranya ibu tadi terasa kalau kita tak jawab, maka kita batalkan sembahyang, maka kita jawab seruan ataupun panggilan ibu kita. Sebahagian ulama mereka menjawab, apalah salahnya kalau sembahyang tersebut kita ringkaskan, kemudian kita terus mendengar, terus menjawab panggilan ibu. Itu adalah lebih selamat. Macam kita pergi masjid, bila pergi masjid khutbah khatib sedang berkhutbah, apa yang kita perlu buat? Kita baru masuk sembahyang Jumaat, khatib sedang berkhutbah, cepat-cepat kita sembahyang sunat yang seringkas yang mungkin, sebab kita nak mendengar khutbah. Walaupun sebahagian mazhab tak bersetuju, dia kata tak boleh kalau kita sembahyang seolah-olah kita berpaling daripada mendengar khutbah yang akan disampaikan. Ulama Syafi'i jawab, kita menghormati masjid, sembahyang tapi ringkas, seringkas-ringkasnya. Cuma bila masuk dalam masjid ketika khatib sedang membaca khutbah, tidak dibenarkan sembahyang qabliyah Jumaat lah. Tidak dibenarkan sembahyang qabliyah Jumaat, hanya dibenarkan hanya satu sahaja sembahyang, iaitu tahiyatul masjid. Ketika mana khatib sedang berkhutbah, tidak dibenarkan apa-apa sembahyang melainkan sembahyang tahiyatul masjid sahaja, menghormati masjid. Kerana sembahyang pada ketika itu tak sah. Kita sembahyang qada ke, kita sembahyang apa-apa, tak dibenarkan ketika khatib sedang berkhutbah. Qabliyah Jumaat pun, sebelum Jumaat, qabliyah Jumaat tak dibenarkan ketika khatib sedang berkhutbah, melainkan salah satu cara untuk kita dibenarkan niat qabliyah Jumaat, kita packagekan niat tu. Sahaja aku solat sunat, tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat,
baru dibenarkan. Kalau qabliyah semata-mata tidak dibenarkan kerana tidak ada sembahyang yang dibenarkan ketika khutbah sedang dibacakan melainkan sembahyang tahiyatul masjid sahaja. Itu pun semata-mata untuk menghormati masjid. Tapi kalau tuan-tuan datang lambat berada di luar masjid, tak bolehlah sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun tak boleh sembahyang qabliyah Jumaat. Sebab khatib sedang membaca khutbah, tuan-tuan nak buat alasan sembahyang apa? Sebab tuan-tuan berada di luar masjid, dalam masjid penuh. Jadi tak boleh sembahyang sunat di luar daripada masjid. Kalau nak sembahyang sunat, syarat tahiyatul masjid masuk dalam masjid, baru boleh sembahyang tahiyatul masjid. Itu antara yang kita bincangkan mengenai dengan kisah Juraij, iaitu sembahyang sunat bila bertembung dengan panggilan ibu, maka apa yang kita perlu laksanakan. Sebab itu ulama menyatakan doa seorang ibu amat mustajab, dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan ibu yang kafir, ayah yang kafir menjadi satu kewajipan kepada anak. Sekiranya ibu dan ayah dia yang kafir tadi miskin, hendaklah beri nafkah kepada ibu dan ayah. Kalau mereka sakit, wajib ziarahi mereka. Kalau mereka mati, tidak berdosa untuk menziarahi kubur mereka, walaupun kubur mereka ditanam bukan dalam kawasan perkuburan orang-orang Islam. Sebab mereka adalah ibu dan ayah, hubungan tidak akan putus selama-lamanya. Cuma perbezaannya tidak dapat menerima harta pusaka, itu saja. Sebab syarat untuk menerima harta pusaka, kalau anak tadi mati, walaupun dia seorang jutawan, ibu dan ayah tak akan dapat walaupun 1 sen. Begitu juga ayah yang mati, walaupun dia seorang yang banyak duit, tetap anak tak akan dapat daripada harta ayah tersebut walaupun 1 sen. Sama ada ayah ataupun anak, sekiranya berbeza agama, tidak akan mewarisi harta pusaka. Dari segi hubungan lain tidak menjadi masalah. Kemudian kita bincangkan pada sebelum ini mengenai dengan bercakap memang tak dibenarkan lah. Bercakap memang tidak dibenarkan, melainkan sehingga berdehem pun tidak dibenarkan. Tetapi ulama memberi pengecualian yang kita bincangkan dahulu pada minggu yang lalu. Sebab benda ini orang awam tak tahu. Orang awam bukan dia mengaji daripada pagi sampai malam, kadang-kadang kuliah maghrib je, kadang-kadang kuliah duha je, dia tak sempat nak jumpa benda tu. Ataupun muballigh, mukabbir, orang yang berada di belakang imam. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia sebagai menyampaikan takbir imam. Mungkin imam suara dia slow, mikrofon rosak. Yang mukabbir ataupun muballigh di belakang imam ini suara dia kuat, maka dia niat memberitahu kepada makmum, hukumnya batal. Sebab berinteraksi, niat memberitahu dalam solat tidak dibenarkan. Tapi perkara ini adalah tersembunyi di kalangan orang awam, maka ulama menyatakan tak jadi masalah, sebab bukan semua orang awam tahu isu ataupun masalah ini. Seperti mana yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, mengenai dengan imam berdehem. Imam berdehem ini memang tak jadi masalah lah, sebab kita bersangka baik dengan imam. Dan tempat yang berdehem yang dibenarkan kalau kita sembahyang seorang, di mana pada bacaan yang wajib sahaja Al-Fatihah dan juga ketika membaca tahiyat akhir. Selain daripada tu, kalau berdehem 2 huruf batal. Cuma daripada pendapat Ibnu Hajar, dia menyatakan apa dia? Iaitu kalau imam dia nak kuatkan suara Allahu Akbar, dipanggil perpindahan takbir, perpindahan rukun, dipanggil takbirul intiqalat. Dibenarkan untuk imam tadi berdehem walaupun jelas 2 huruf. Kita kata pada minggu yang lalu tak dibenarkan. Sebab itu perkara sunat. Menguatkan suara itu perkara yang sunat bagi imam, bukan wajib. Imam sembahyang maghrib baca perlahan, sah sembahyang imam. Sebab baca kuat tadi adalah sunat. Tapi Ibnu Hajar menyatakan dibenarkan bagi imam untuk berdehem walaupun jelas keluar 2 huruf, sebab nak
menguatkan takbir al-intiqalat, takbir perpindahan rukun, dan ini tidak dipersetujui oleh Imam Ar-Ramli. Dia kata tak boleh untuk perkara yang wajib sahaja. Tapi dua-dua itu pendapat yang kuat untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat mengenai dengan perbuatan. Bila sebut tentang perbuatan ni, apa yang perlu kita, sebelum kita masuk tentang perbuatan, kita ada contoh sikit pada minggu yang lalu mengenai dengan suara atau percakapan ini. Kalau nama anak kita Yahya, kita nak suruh dia ambil barang, kita pun sebut ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya, dalam surah Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya khudhil kitaba biquwwah, peganglah bersungguh-sungguh kitab ni. Pegang bersungguh-sungguh makna beramal bersungguh-sungguh. Jadi kita panggil Yahya tersebut, kita baca ayat Quran. Cuma di sini ulama bahagikan kepada 4 perkara. Kalaulah kita niat nak panggil anak kita sahaja, maka hukumnya batal sembahyang. Kita tak niat baca Quran. Ataupun kita niat yang keduanya, kita tak ada niat sebab anak kita lalu depan kita nama dia Yahya, kita pun baca ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, saja-saja baca, hukumnya juga batal sembahyang. Kalau kita baca, memang anak kita nama Yahya, kita baca ayat Quran ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, kita baca tapi niat untuk memberi teguran kepada anak-anak kita, jangan lalu depan sembahyang, depan orang sembahyang, tapi kita sebut nama dia ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, kita niat nak tegur anak kita nama Yahya, dalam masa yang sama kita niat baca Quran, itu tidak membatalkan sembahyang. Sama macam kita tegur imam lah. Kadang-kadang imam terlupa sabbihisma rabbikal a'la, terlupa, makmum pun tegur alladhi khalaqa fasawwa, makmum tegur. Makmum tegur tu tegur saja, niat nak tegur imam sebab imam lupa, batal sembahyang sebab tak boleh berinteraksi. Niat tegur dan membaca Quran itu dibenarkan. Tapi sebagian ulama memberi kemaafan sebab tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu, tak semua orang awam tahu benda ni. Tapi dalam mazhab yang lain mudah. Tak perlu niat, memang kita dah baca Quran dah. Dalam mazhab yang lain kita dah baca, cuma dalam mazhab Syafi'i kita dia perincikan sikit benda ni, kena niat. Kemudian mengenai dengan perbuatan. Perbuatan ini dia sama seperti percakapan juga. Perbuatan ini tak ada dalil berapa kali pergerakan yang membatalkan sembahyang. Tuan-tuan, bila sebut tentang percakapan, berapa banyak bercakap yang membatalkan sembahyang? Berapa banyak? Berapa banyak perkataan yang boleh membatalkan sembahyang? Tidak ada dalil. Dalil dia apa? Yurja'u ilal uruf, kembali kepada uruf, kepada keadaan setempat dalam ataupun di sisi ulama mazhab tersebut, berapa yang dikadarkan banyak dan juga sedikit. Jadi yang kita bincangkan dahulu, kadar percakapan yang banyak 6 kalimah, 6 words. Sekiranya 6 patah perkataan lebih daripada 6 cakap secara sengaja, memang batal, walaupun sepatah perkataan, walaupun satu huruf yang memberi makna, batal. Kalau tak sengaja lebih 6 patah perkataan, kalau dia melatah, batal sembahyang dia. Sebab melatah ni banyak perkataan, banyak words yang dia keluarkan, batal sembahyang. Tapi kalau melatah tapi 2-3 patah je perkataan, tak batal sembahyang. Macam mana kita nak tahu perkataan banyak ke sikit? Maka ulama mengkadarkan kembali kepada uruf, iaitu 6 patah perkataan. Begitu juga pergerakan. Pergerakan ini, pergerakan banyak sikit, macam mana kita nak tahu? Yurja'u ilal uruf, kembali kepada uruf. Uruf yang menentukan ini sedikit, ini banyak. Sebab itu kita lihat sebulat suara di kalangan ulama-ulama fiqah, mereka kata batal sembahyang kalau bergerak banyak. Nampak? Bergerak banyak batal sembahyang. Semua mazhab mengatakan perkara yang sama.
cuma bergerak banyak itu dalam word yang umum. Jadi bila sebut ulama empat mazhab sepakat batal semayang kalau bergerak banyak, berapakah had ataupun kadarnya yang banyak dan juga sedikit, itu tak ada dalil. Itu tak ada dalil. Sebab itu kalau kita cari dalam Quran, hadis memang tak ada. Macam tuan-tuan carilah hukum merokok dalam Quran, hadis memang tak ada. Sebab itu kita ada ijma', kita ada qiyas, dan juga kita ada istishab, kita ada hukum-hukum yang lain, dalil-dalil, sumber dalil yang lain sebagai hukum. Jadi ulama-ulama Hanafiyah antara yang paling longgar, dia kata apa? Orang yang sedang sembahyang bergerak banyak, tak bergerak banyak batal. Macam mana nak tahu bergerak banyak tak banyak? Kita tengok, kita panggil seseorang tu, tengok dia, dia ni macam tak semayang, bergerak banyak sangat, itu batal semayang. Tapi kalau dia bergerak banyak tapi masih lagi orang lihat dia dalam kondisi seolah-olah semayang, maka hukumnya sah. Ini antara pendapat yang paling longgar lah, paling longgar. Sekiranya orang yang melihat, orang tu lihat dia rasa ragu-ragu, anna fi solah amla faqalil. Sekiranya orang yang melihat tadi ragu-ragu, dia ni sebenarnya dalam solat ataupun tak, ragu-ragu, maka dianggap sebagai sedikit. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Kalau orang yang melihat orang yang sedang semayang, dia kata ni macam bukan semayang, ni bukan semayang dah, ni bergerak terlampau banyak, maka batal semayang dia. Berbeza dengan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali, mereka menyatakan perkara yang sama, bergerak banyak batal semayang. Cuma ulama Syafi'i, mereka telah buat satu garis panduan. Banyak itu adalah 3 pergerakan yang besar, 3 pergerakan daripada anggota yang besar, itu yang membatalkan semayang. Adapun ulama dalam mazhab Hanbali, mereka tak kadarkan angka berapa banyak, sedikit dan juga banyak. Mereka kita panggil tauqif. Benda ni mereka tak tentukan. Makna bergantung kepada keadaan. Kalau orang tempat tersebut kata ni banyak sangat ni bergerak, maka batal. Kalau ini sikit bergerak, sebab tu dalam mazhab Hanbali mereka walaupun mereka kata bergerak banyak itu batal, tapi mereka tak hadkan angka bilangan berapa banyak. Mazhab Syafi'i mereka hadkan. Masalah ini kembali kepada uruf ni samalah dengan isu seseorang yang mencuri, seseorang yang curi duit ataupun handset. Tuan-tuan semayang, handset letak depan, lepas beri salam keluar, handset tertinggal. Jadi ada orang tengok handset, dia pun ambil. Jadi ambil, dia buat diam, dia curi handset tadi. Handset ni harga mahal lah, sebab handset tak ada harga murah. Harga dia mahal, mungkin 400-500 ringgit ataupun RM1,000. Maka adakah dipotong tangan pencuri tersebut? Tidak. Sebab apa? Sebab kecuaian tuan punya handset. Tuan punya handset dia letak depan, dia bukan letak dalam poket dia, dia bukan letak tempat yang betul-betul selamat. Kalau dia letak dekat rumah dia, tiba-tiba ada orang masuk rumah mencuri handset dia, maka itu dipotong tangan, sebab dia dah letak tempat yang selamat. Macam mana nak tahu tempat selamat ataupun tidak? Ini juga bergantung kepada uruf, keadaan. Kalau orang kata letak dalam ni selamat tak? Letak dalam poket ni selamat tak? Letak dalam beg ni selamat tak? Tuan-tuan bawa laptop, iPad, tuan-tuan letak dalam beg kecil, letak dalam kereta, selamat tak? Jadi memang tak selamat. Tuan-tuan letak dekat atas seat, orang pecahkan, ambil. Adakah orang mencuri tadi dipotong tangan? Itu persoalan. Adakah dipotong tangan? Tengok tempat tersebut selamat ke tak. Melainkan tuan-tuan dah letak belakang bonet, dah kunci habis semua, tiba-tiba dipecahkan, diambil, itu kenalah potong tangan. Kemudian kita lihat perbuatan yang darurat, seperti mana tak dapat tidak ni, dia memang kena bergerak banyak. Parkinson bergerak banyak, bukan atas
ikhtiar ataupun pilihan daripada dia, memang dia bergerak sendiri, maka itu tak membatalkan sembahyang. Kalau dia ada kurap, gatal kulit, dia tak boleh tahan, memang kena sekejap-sekejap garu, sekejap-sekejap garu, pergerakan yang banyak itu juga tidak membatalkan solat. Kerana apa? Darurat, kerana terpaksa, dia tak boleh tahan, terpaksa, itu dibenarkan. Okey. Jadi sebab itu pergerakan yang besar ini, apa pergerakan yang besar? Tangan ni pergerakan yang besar, tangan. Kalau jari pergerakan yang kecil. Tuan-tuan bergerak jari lebih 3 kali pun tak apa, lebih 10 kali, 100 kali nak gerak pun tak apa, jari jari bergerak, tapi hukumnya makruh lah. Sebab tu ketika membaca tahiyat, dalam hadis kata gerakkan jari ni, tahrik, gerakkan jari. Gerakkan maknanya ketika mana kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, kita gerakkan jari. Di kalangan sebahagian mazhab dia kata gerakkan jari, bukan gerakkan. Kita punya dalam terjemahan kita iaitu gerakkan jari daripada bawah naik ke atas. Kita asyhadu alla ilaha illallah, angkat naik atas. Tapi sebahagian mazhab dia kata gerakkan jari. Dalam mazhab kita gerakkan jari tak batal lebih 3 kali, tapi makruh lah perkara tersebut, kerana menggerak anggota kecil banyak kali. Lagi apa lagi anggota yang kecil? Anggota yang kecil ni telinga. Lagi apa lagi? Hidung kita kalau kita bergerak-gerak. Bibir ni kalau bergerak baca Quran tak apa. Kadang-kadang dia bergerak, dia herat sini herat sana bergerak. Itu anggota yang kecil tak membatalkan sembahyang walaupun bergerak banyak kali, tapi elakkan lebih baik kerana hukumnya makruh, banyak kali bergerak. Kalau kepala anggota besar. Kepala ni adalah anggota besar. Sebab tu bila kita sembahyang ni kadang-kadang nak bawa taranum, nak bawa orang yang qari semua nak bawa taranum, bergerak-gerak kepala dia. Bergerak tu anggota besar, tak boleh lebih 3 kali. Anggota besar, kepala bergerak sikit tu tak apalah, sebab kita baca Quran kadang-kadang bergerak sikit. Tapi kalau bergerak sungguh, pusing kanan ke bismillahirrahmanirrahim, bergerak habis pusing kiri kanan, itu lebih 3 kali boleh batal sembahyang lah. Okey. Itu beza dia antara anggota kecil dan juga anggota besar. Jadi kalau tuan-tuan gatal, macam mana nak buat? Gatal dekat bahu, daripada kita sembahyang, kita sedang sembahyang, tangan kita pergi sini, ini dikira satu pergerakan. Kemudian kita garu lah, guna jari-jari kita ni, jari yang kita ada ni, ada 4-5 jari ni, kita garu kan. Itu dikira satu pergerakan. Kemudian tuan-tuan letak balik, itu dikira satu pergerakan yang lain. Jadi 2 pergerakan lah. Tapi kalau tuan-tuan mungkin gatal sikit, telinga gatal, letak balik, itu dikira satu. Kita gatal dekat telinga, letak balik. Mana kita sentuh sikit telinga, kita letak balik, itu dikira satu lah. Sebab apa? Perjalanan pergi dan pulang, tangan tu pergi dan pulang sekali. Tapi kalau dia pergi tu lama, pulangnya tu lama sikit, maka dia anggap pergerakan 2 kali. Macam mana kita nak tahu sekali, 2 kali, 3 kali ni? Pergerakan yang banyak ni tak membatalkan sembahyang tau. Kalau apa, dia tidak dianggap berturut-turut. Macam mana kita nak tahu pergerakan kedua berturut-turut dengan pergerakan pertama, pergerakan ketiga itu dianggap berturut-turut dengan pergerakan yang kedua? Macam mana kita nak tahu? Ini juga kembali kepada uruf yang menentukan. Macam mana uruf menentukan? Ulama-ulama mazhab Syafi'i kita ada yang kata kadar dia sekadar 1 rakaat, kadar dia sekadar qul huwallahu ahad, 1 surah. Mana kita gatal dekat telinga, garu, kemudian lepas 20 saat, 15 saat, kita gatal lagi, garu lagi, itu dianggap satu. Makna lepas satu pergerakan, lepas 15-20 saat kita gatal lagi, garu lagi, itu dianggap satu pergerakan yang baru, bukan 2. Ada yang kata diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pentingnya, yang paling penting apa? Bila orang lihat
pergerakan yang kedua itu tidak seiring ataupun serentak dengan tidak dianggap berturut-turut dengan pergerakan yang pertama. Kalau tuan-tuan sekejap gatal telinga kanan, kemudian telinga kiri pula, itu anggap berturut-turut sekejap sangat. Lepas telinga kanan, letak telinga kiri pula, sekejap sangat. Telinga kanan gatal, garu, lama sikit, 15-20 saat, maka telinga kanan pula, itu dianggap satu. Ini pun dianggap satu, garu telinga ni pun dianggap satu juga. Dia mula yang baru, bukan sambung. Sebab apa? Tidak berturut-turut. Dia berbeza dengan kaki. Kaki ni ulama kata sekali bergerak dianggap satu. Dua langkah kaki kiri dianggap dua. Dia tak macam tangan. Tangan ni pergi dan balik. Tuan-tuan gatal kepala, pergi kepala, letak balik cepat-cepat, itu dianggap satu. Kaki ni kan daripada soft yang kedua, kita nampak ada lompong soft yang pertama, kita pun masuk soft yang pertama. Kita daripada soft yang kedua masuk soft yang pertama. Masuk soft yang pertama, kita bergerak kaki kanan kaki kiri, dianggap dua pergerakan. Walaupun pendapat Ibnu Hajar dalam dua syarah kitab Irsyad dan juga kitab Bafadal, dia menyatakan sekiranya berturut-turut dan setentang kaki kiri dan juga kaki ni kanan, dianggap satu. Kanan kiri sama, dianggap satu. Tapi pendapat tersebut pendapat yang tidak kuat, walaupun daripada Ibnu Hajar dalam dua kitab tersebut. Kitab yang kuat pendapat Ibnu Hajar adalah kitab yang menjadi fatwa, iaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia menyatakan pendapat dia sama dengan Imam Romli dan juga imam dalam di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang lain, iaitu kaki kanan bergerak satu, dianggap satu. Kaki kiri bergerak, tidak kiralah berturut-turut ke ia ataupun tidak berturut-turut, maka dianggap dua. Anggap dua. Mana tuan-tuan daripada soft yang kedua pergi soft depan, satu, dua, lepas tu stop dulu, berhenti sekejap dulu, berhenti 15 saat ke 20 saat, kemudian baru pula langkah ke kanan, langkah ke kiri, cukup untuk masuk soft yang pertama. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan, bila ada lompong soft yang pertama, mungkin ada orang batal sembahyang, dia keluar, bukan orang yang ke tepi datang, orang yang belakang masuk depan. Itu tuan-tuan kena faham. Jangan harap ke orang tepi, orang belakang kena datang. Jadi kalau orang belakang pun tak nak datang, ada orang baru sampai, dia terus melintas, masuk terus soft depan. Melintas depan orang sembahyang boleh? Boleh. Sebab apa? Untuk penuhkan kosong yang ada di bahagian depan. Sebab itu bila mana soft yang kosong depan, jangan harap orang yang di sebelah kita rapat, tidak, orang belakang masuk depan. Itu cara dia lah. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, langkah yang pertama dianggap satu langkah. Langkah yang kedua, tak kira dia setentang dengan kaki kanan ataupun ke depan ataupun ke belakang, tetap dianggap satu juga. Jadi dua lah, dua pergerakan. Apa beza dia? Sebab apa kaki dianggap dua, tangan dianggap satu? Tuan-tuan gatal betulkan kopiah, terus letak balik, dianggap satu, serentak. Kaki ni kanan kiri tetap dianggap dua. Sepatutnya dianggap satu je, sebab dia bergerak sekali, lepas kanan terus kiri. Ulama menyatakan kaki ni tugas dia tidak macam tangan. Tangan memang bergerak, kita takbir bergerak tangan, sekejap takbir rukuk, sekejap bangun sujud, kan bergerak tangan. Kaki ni tak, duduk macam tu je. Kaki dia kurang bergerak berbanding dengan tangan. Sebab itu bila kaki bergerak dianggap satu, bergerak lagi dianggap dua, walaupun berturut-turut. Tangan walaupun berturut-turut dianggap satu sahaja bergerak. Tuan-tuan boleh faham? Faham ke tak faham? Boleh Ada apa-apa soalan? Ustaz, tadi Ustaz kata kan kalau handphone berbunyi wajib kita bacakan. Macam mana kalau kita tengah handphone tu Wajib apa? Batalkan? wajib
Kan kalau handphone bunyi kan kena matikan. Ha. Tanda kira handphone tu ada dekat bawah. Dia sepatutnya handset bila kita semayang, benda-benda yang dianggap apa mahal lah, benda-benda yang dianggap mahal, handset, cermin, apa spek kita ni, maka tak sepatutnya kita letak bahagian bawah. Bila letak bahagian bawah, kadang-kadang bila takut ada orang terlintas depan kita, terpijak spek kita, terpijak handset kita. Kadang-kadang budak-budak bawa anak semayang pula, dia lalu depan terpijak handset ataupun spek. Maka sepatutnya letak di bahagian, di dalam poket kita lah. Itu tempat yang selamat sepatutnya. Kalau tuan-tuan tengah semayang pejam mata pula, buka-buka hilang lah handset. Jadi dalam masalah ini, kalau kita sedang semayang, handset sedang berbunyi bawah, handset sedang berbunyi kat bawah, tuan-tuan tengoklah handset ni bunyi yang jenis macam mana. Kalau bunyi tit tit tak apa lagi. Kalau bunyi macam-macam lagu yang kuat sehingga mengganggu jemaah yang lain, maka kita lihat bila berlaku dua kerosakan, bila berlaku dua pertembungan, yang mana yang mudaratnya besar, yang mana mudarat dia besar. Kalau mudarat handset tu lebih besar, maka kita batalkan semayang, kita matikan handset. Walaupun asalnya batalkan semayang dosa, sebab semayang fardu tak boleh batalkan suka-suka hati, dosa. Handset pun kalau kita tak matikan, dosa juga, ganggu jemaah yang lain. Tapi kalau bunyi tek slow je, biasa je, atau bunyi biasa, itu tak apalah, kita teruskan. Nanti bila kita sujud, kita ambil letak dalam poket. Tapi kalau kita bunyi dia kuat, maka pada ketika itu meraihkan, batalkan semayang itu lebih baik. Sebab apa? Sebab handset yang kuat itu mengganggu jemaah-jemaah yang lain yang sedang solat. Kalau kita batalkan solat pun, memang kita tahu batalkan solat fardu itu hukumnya apa? Dosa. Tetapi matikan handset itu lebih dituntut pada ketika itu. Jadi kita batalkan semayang lah kalau kita pasang lagu kuat ataupun volume paling kuat. Bila volume paling kuat, memang ganggulah. Bukan kata orang sebelah kita, orang yang 4-5 sah belakang pun boleh dengar, ganggu. Jadi kita batalkan semayang, kita matikan handset kita lah. Kaki boleh tak? Kaki boleh, tapi selalunya kaki susah juga. Susah juga kaki. Sebab kadang-kadang jari kita pun kadang payah juga. Jari handset kalau kita boleh guna, kalau boleh guna kaki tak apa. Kalau boleh guna kaki, kalau boleh guna kaki tak apa. Tapi kaki jangan sekejap gerak banyak kali bergerak, batal juga. Tidak bergerak banyak lah maksudnya. Ya. Apa dia tu? Boleh. Tak. Walaupun ada pendapat yang kata boleh membatalkan. Ada pendapat lah, dia kata daripada kita duduk tahiyat awal, kita nak pindah ke duduk duduk tahiyat akhir. Kalau kita pindah tersebut, ada ulama kata boleh membatalkan. Sebab apa? Sebab daripada tahiyat awal ni, tuan-tuan lihat tahiyat awal, tuan-tuan nak pindah tahiyat akhir, tuan-tuan kena buat macam ni dulu. Kena pergi ke depan. Bila pergi ke depan itu, ada ulama kata telah menambah rukun. Sebab dalam semayang duduk, ke depan ini dianggap rukuk. Ke depan ni semayang duduk dianggap rukuk. Jadi adalah pendapat kata batal, tapi pendapat tersebut tidak kuat lah. Jadi untuk lebih selamat, ketika duduk tahiyat, ubah macam ni je. Ubah je. Tiba dia macam tu, kaki sakit, tapi dia nak ubah. Nak ubah duduk ke, atau nak bertengik ke. Kalau jenis kaki sakit tu boleh. Sebab duduk ni, macam mana duduk pun tak apa. Bersila pun boleh. Bersila pun tak apa. Macam kita katalah kita duduk, tiba sakit, lepas tu kita nak bertengik. Boleh. Tak apa, boleh. Kalau kita nak ubah kepada apa, duduk tahiyat awal, nak pindah tahiyat akhir, bersila, boleh, semuanya boleh. Ataupun
Bertenggek pun boleh. Boleh. Kalau kita rasa sakit lah. Kalau tak rasa sakit pun boleh juga. Boleh. Sebab yang penting duduk. Satu lagi Ustaz, kadang-kadang kita sembahyang tiba-tiba semut. Apa semut? Semut mengayap, kan kita tepuk tak dapat. Lepas tu kita cari dia mengayap, kita tepuk lagi. Ada ke pergerakan banyak tu boleh batal kita punya solat? Dia kalau kita tengok semut lalu kat baju kita. Dalam badan kadang kita tepuk tak kena. Oh, dalam badan kita. Oh. Kita tepuk tak kena. Jadi dah banyak gerak. Pasal dia mengayap. Jadi macam mana tu Ustaz? Kadang saya pernah alami Ustaz, semut hitam dia kadang-kadang saya musik tak dapat, dia mengayap tempat lain pula. Jadi itu macam mana Ustaz? Pasal dah banyak. Semut tu dia apa? Dia mungkin saya Gigit ke tak? Gigit tak? Tak. Dia mungkin dia buka pagar, dia masuk. Jadi Dia kalau tak gigit, dia tak ada jadi apa? Darurat apa-apa. Darurat apa-apa. Jadi makna tidak boleh 3 kali pergerakan banyak lah. Jadi kita tepuk sekali, lepas 15 saat, 20 saat kita tepuk lagi baju. Boleh tak apa. Boleh. Kalau dekat masuk telinga boleh. Boleh. Sebab untuk kita risau takut dia masuk dalam telinga, lebih 3 kali pergerakan tak apa. Sebab kita risau takut masuk telinga, masuk dalam hidung ke boleh. Lebih 3 kali pergerakan tak apa. Tapi selalu kalau nak masuk dalam telinga, kita yang kita bergerak banyak tu, maksud saya bergerak banyak, kalau dalam situasi darurat ni tak apa. Sebab apa? Kita risau takut binatang, semut, serangga masuk dalam hidung, masuk dalam telinga. Bergerak banyak tak apa untuk selamatkan diri kita. Kalau kita garu banyak-banyak kali pun tak apa. Yang penting jari bergerak. Jangan tapak tangan bergerak. Tapak tangan kalau bergerak sekali, itu dianggap pergerakan yang besar. Bila pergerakan yang besar, tapak tangan kalau bergerak, dianggap satu pergerakan. Kalau jari tak apa. Bunuh. Jangan, sebab semut ni dia anggap sebagai inilah bangkai. Kita jentik je lah keluar. Seko je selalu kan. Seko je. Dia untuk pergerakan dalam sembahyang ni kita boleh bahagikan kepada 2. Satu, pergerakan yang jenis daripada sembahyang. Satu lagi pergerakan yang bukan jenis daripada sembahyang. Bila mana yang bukan jenis daripada sembahyang, batal lah. Kalau pergerakan yang banyak macam tadi, kita tepuk ataupun kita garu, itu bukan jenis pergerakan dalam sembahyang. Kalau bergerak banyak kali, batal. Melainkan kalau dalam situasi darurat, itu tak apa. Macam sembahyang kita panggil solatul khauf, sembahyang dalam peperangan, ataupun kita sembahyang gempa bumi. Untuk selamatkan diri kita, kita keluar, sambung je sembahyang. Walaupun pergerakan banyak tu, tak apa. Sebab apa? Dipanggil solatul khauf. Kita takut kalau kita biar lagi, stay lagi kat sini, kemungkinan kipas akan jatuh, lampu jatuh, atap jatuh. Kita keluar, sambung sembahyang. Ataupun kita nak batalkan sembahyang, boleh kita sembahyang kat luar pun boleh juga. Itu dipanggil solatul khauf. Tidak mudarat, mana boleh bergerak banyak. Sekiranya perbuatan tersebut perbuatan jenis solat, perbuatan jenis solat ini kalau tambah sengaja, itu batal sembahyang. Kalau tak sengaja, tak batal sembahyang. Tuan-tuan mungkin biasa sembahyang zuhur sekali dengan saya tu, sekali saya terlupa jadi imam, saya sujud sekali, kemudian duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian saya duduk antara 2 sujud, saya sujud sekali lagi, 3 kali sujud. Itu makna melakukan penambahan ataupun melakukan perbuatan yang
yang apa, jenis daripada solat. Makna sujud sepatutnya 2 kali, saya terbuat 3 kali. Kalau terbuat 3 kali sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal lah. Kita kembali balik pengajian kita yang dulu, sekiranya dilakukan perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, kalau dilakukan secara apa, sengaja, batal. Kalau melakukan perkara yang batalkan sembahyang tapi kita melakukan secara tidak sengaja, tidak membatalkan sembahyang, disunatkan sujud sahwi. Jadi disunatkan bagi saya sujud sahwi sebab 3 kali sujud saya buat. Sebab Nabi pun pernah juga sembahyang Zuhur 5 rakaat, Nabi naik. Bila sahabat tegur, Nabi turun, Nabi sujud sahwi. Dan Nabi tak ulang pun sembahyang tu. Nak menunjukkan kesalahan dalam sembahyang ni, apa jua kesalahan dianggap sah. Dianggap sah. Cuma dengan syarat kita buat bukan secara sengaja, secara tidak sengaja. Sama je. Solat sunat sebenarnya kelonggarannya lebih lagi. Kalau solat sunat ni, tuan-tuan boleh sembahyang sunat atas motor boleh, atas kenderaan boleh, tuan-tuan naik kuda sembahyang. Nabi sembahyang atas apa? Kuda. Dia atas unta ke kuda? Nabi sembahyang. Tak apa. Untuk sembahyang sunat. Tapi kalau jam, tuan-tuan tak sembahyang fardu, kena cari tempat untuk sembahyang fardu. Jangan sembahyang dalam kereta pula. Untuk sembahyang fardu kena hadap kiblat. Untuk sembahyang sunat tak apa. Tuan-tuan ada wuduk lagi, tak sempat sembahyang duha, ada meeting tadi 3 jam 4 jam, naik kereta sembahyang sunat duha. Tapi wuduk semua mestilah, wajib lah tu. Cuma tak disyaratkan menghadap kiblat. Cuma bila bawa kereta ni kena hati-hatilah. Kalau kita yang bawa, nak rukuk tu kita rukuk sikit je lah. Sujud tunduk sikit lagi, tapi masih tengok depan. Kalau kita jadi apa, passenger, senang rukuk sujud. Sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Nabi pun sembahyang di atas kenderaan. Sembahyang sunat witir, Nabi sembahyang atas kenderaan. Untuk sembahyang sunat saja. Dalam mazhab Hambali, dia kata pergerakan banyak ni sebenarnya tak batalkan solat. Sebab Nabi sembahyang, Nabi angkat cucu dia. Ada yang kata angkat letak atas tengkok, ada yang kata Nabi dukung cucu dia, Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab, cucu Nabi. Ada yang kata dia datang dekat Nabi, jadi Nabi angkatlah dia. Tapi Umamah ni perempuan tau. Umamah binti Zainab, dia perempuan. Dia bukan laki-laki, cucu perempuan. Kalau cucu laki ni kita kena tengok juga dia sudah sunat ke belum. Kalau tak sunat kita tak boleh angkat dia lagi, sebab dia anggap sebagai najis. Kalau perempuan tak apa. Dan pastikan dia baru tukar pampers lah. Jangan dah lama tukar pampers, dah 2 jam dah. Mesti dah 2 jam, selalunya dia pasti akan kencing dalam tu lah. Jadi mana baru tukar pampers semua, kita boleh angkat dia sembahyang. Ketika rukuk, Nabi letak. Sebab tu dalam mazhab Hambali dia kata pergerakan banyak pun tak apa. Sebab Nabi pun ketika rukuk Nabi letak, ketika sujud Nabi letak dia. Jadi menunjukkan itu pergerakan banyak. Dalam mazhab Syafi'i kata tak, itu pergerakan sikit. Sebab Nabi nak bangun, untuk bangun qiyam Nabi angkat lah. Angkat. Untuk Nabi nak sujud Nabi letak dia. Itu mana pergerakan sikit. Sebab itu ada ketika Nabi semayang, sedang semayang, Nabi tanggalkan slipper dia. Ada kata pergerakan banyak. Mazhab Syafi'i kata tak, pergerakan yang sedikit. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sembahyang di atas mimbar. Nabi sekejap naik mimbar, sekejap turun mimbar. Sebab tu mazhab Hambali mengambil dalil ni, Nabi sekejap naik atas mimbar, sekejap turun mimbar, menunjukkan pergerakan yang banyak tu boleh. Tapi mazhab Syafi'i kita tetap 3 kali pergerakan dianggap pergerakan yang banyak. Okey? Ada apa soalan lagi tak? Tak ada, kita tutup majlis kita lah. Pukul 9. Nanti mungkin ada dalam 2 slot lagi lah untuk kita habiskan perkara batal kesemayang. Tapi secara untuk topik yang besar, percakapan dan juga perbuatan, itu kita dah hurai lah. Ada sikit-sikit lagi lah. Dalam 2 kali pertemuan lagi insya-Allah habis lah. Sendawa kalau jelas 2 huruf batal.
senyawa kalau jelas 2 huruf, kalau tak jelas 2 huruf tak apa. Sendawa, menguap, bersin, semua sama. Kalau jelas 2 huruf. Semayang apa tu? Itu batal semayang sebab pergerakan dia banyak, sekejap kiri, sekejap kanan, kiri kanan semayang batal sebab dia pergerakan banyak. Badan dianggap satu anggota besar badan. Semayang kena tegak. Jangan kiri kanan. Itu boleh membatalkan semayang. Boleh tak Ustaz kalau kita sebelah tahan dia? Boleh. Tahan dia semayang? Boleh. Dia goyang-goyang je kan? Tahan dia. Tak, kalau dia goyang-goyang jangan semayang, suruh dia semayang tepi tiang. Tepi tiang ataupun apa? Dinding. Dia semayang sandar je, boleh. Sah, makruh lah. Kalau tidak ada sebab, makruh. Jika ada sebab tak apa. Kalau tak ada sebab, makruh lah. Macam dia semayang soh belakang sekali, tempat haji duduk. Boy, soh belakang tu sedap. Belakang dinding, sandar je. Sah semayang dia. Tapi makruh lah. Cukup sekadar tu lah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.